Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Nadia binti Abdul Malik, nombor matrik 266246. Saya akan menerangkan mengenai cukai pendapatan di negara Filipina. Sejarah pencukaian pendapatan di Filipina. Di negara Filipina, cukai pendapatan individu adalah antara satu sumber pendapatan yang penting bagi kerajaan tersebut. Bagi rakyat yang bermaus statin di Filipina, mereka akan dikenakan cukai atas kesemua pendapatan sama ada di dalam atau di luar negara. Bagi warga negara asing pula, sama ada bermaus statin di Filipina atau di sebaliknya pula akan dikenakan cukai ke atas pendapatan yang diperolehi dari sumber yang ada di dalam negara Filipina. Dasar pencukaian di Filipina dilaksanakan di bawah peruntukan perkembangan perlembagaan Filipina dan 3 undang-undang republik iaitu Local Government Code of 1991, Akta Republik nombor 7160, Tax Reform Act of 1997, Akta Republik pelaksanaan pungutan cukai pendapatan individu di Filipina. Cukai pendapatan individu dikenali sebagai cukai ke atas kekayaan yang dianggap sebagai satu bentuk pencukaian yang baik kerana ia menepati konsep keupayaan membayar. Yang kedua, cukai yang dikenakan oleh kerajaan adalah untuk memenuhi beberapa tujuan yang tertentu. Perbelanjaan kerajaan boleh didefinisikan sebagai perbelanjaan kutipan hasil dana awam oleh pihak kerajaan untuk menyediakan kemudahan kepada rakyat. Klasifikasi cukai pendapatan individu di Filipina. Cukai pendapatan individu di Filipina merupakan cukai langsung yang dikutip oleh Bureau of Internal Revenue (BIR). Dan seterusnya, ia adalah merupakan cukai yang dikenakan ke atas semua pendapatan individu termasuk pendapatan pampasan, compensation income, misalnya gaji dan upah. Pendapatan lain juga merangkumi pendapatan perniagaan, keuntungan modal dari berikut adalah merupakan beberapa jenis taksiran pendapatan individu. Yang pertama, pendapatan pampasan, compensation incomes. Pendapatan ini dikenakan pada kadar progresif atas pendapatan kasar setelah mengambil kira pengecualian peribadi tetapi tanpa potongan perbelanjaan yang bercukai. Yang kedua, perbelanjaan asas, pemotongan mandatory sebanyak RM50,000 adalah dibenarkan bagi setiap warga negara Filipina tanpa mengira statusnya, termasuk semua pembayar cukai yang terlibat dalam perdagangan atau perniagaan. Yang ketiga, pampasan dan pendapatan bekerja sendiri. Setiap individu termasuk juga orang asing yang telah bermaus statin di Filipina memperolehi pendapatan pampasan akan dikenakan cukai berdasarkan jadual yang telah ditetapkan selaras dengan perundangan negara tersebut. Yang keempat, pendapatan perniagaan dan pendapatan profesional. Pendapatan ini dikenakan pada kadar progresif atau atas pendapatan bersih setelah ditolak perbelanjaan tertentu. Okey, yang kelima, dividen. Mengikut kebiasaannya, sebanyak 10% dividen tunai dan juga. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah binti Abdul Razak, nombor matrik 266177. Pengecualian cukai pendapatan individu yang lain. Selain perbelanjaan asas, dapat juga potongan cukai pendapatan individu yang wajib iaitu sebanyak RM25,000. Anak tanggungan yang layak adalah seperti anak yang sah, tidak sah atau anak angkat yang sah kepada pembayar cukai. Umur tidak melebihi daripada 21 tahun.
tinggal bersama pembayar cukai, masih bergantung pada pembayar cukai, tidak bekerja atau bekerja tapi belanjaannya masih dibayar sekurang-kurangnya 51% oleh pembayar cukai. Penalti. Sesiapa yang gagal atau lewat mengemukakan penyata cukai pendapatan tahunan pada tahun sebelum 15 April pada tahun fiskal, mereka akan didenda di bawah Tax Reform Act of 1997. Pembayar cukai yang lewat atau gagal membuat bayaran, mereka akan dikenakan denda sebanyak 25% daripada jumlah cukai. Bagi kesalahan lain seperti kecuaian secara sengaja atau menghantar maklumat palsu, hukuman yang lebih berat akan dikenakan iaitu didenda sebanyak 50% daripada jumlah cukai. Kadar cukai pendapatan individu di Filipina bermula pada 1 Januari 2018. Kadar cukai pendapatan individu di Filipina adalah dikenakan pada kadar progresif antara 0% hingga 35%. Kadar cukai maksimum yang dikenakan adalah 32% dari tahun 2017, iaitu 3% lebih rendah berbanding dengan sistem pencukaian yang sedang digunakan di Filipina sekarang. Kadar ini diluluskan di bawah Seksyen 24(A)(2) Tax Code of 1997 seperti yang dipinda dalam Akta Republik nombor 10963. Seterusnya adalah prinsip-prinsip sistem pencukaian. Membayar. Salah satu prinsip utama pencukaian pendapatan adalah mengukur kemampuan individu untuk membayar. Kerajaan Filipina telah menetapkan jenis-jenis pertambahan kekayaan yang dianggap sebagai pendapatan yang perlu dikenakan cukai berdasarkan National Internal Revenue Code. Kadar cukai pendapatan individu adalah mengikut pendapatan tahunan dan kemampuan membayar setiap pembayar cukai. Universal. Dalam menentukan pendapatan sebagai kemampuan membayar individu, sumber pendapatan yang diperoleh sama ada dalam atau luar negara adalah tidak relevan. Kod cukai pendapatan di Filipina dikatakan memenuhi prinsip kesejagatan. Bermaksud setiap warga negara akan dikenakan cukai berdasarkan jumlah pendapatan di seluruh dunia. Hanya warga negara yang bukan berstatus atau warga asing akan dikenakan cukai mengikut pendapatan yang diperoleh dalam Filipina akan dikenakan cukai. Sistem pencukaian yang berkala dan berkadar progresif bagi memastikan punca sumber pendapatan awam dapat diurus dengan lebih efisien dan efektif. Kemampuan membayar seseorang adalah dinilai secara berkala iaitu mengikut setiap tahun kalender. Penggunaan kadar progresif dalam sistem pencukaian pendapatan individu di Filipina juga mencerminkan bahawa orang yang mempunyai pendapatan lebih tinggi harus membayar cukai yang lebih banyak dan sebaliknya. Kesimpulannya, Filipina merupakan antara sebuah negara yang mengenakan cukai pendapatan individu dengan kadar progresif. Cukai pendapatan ini merupakan sumber pendapatan awam yang penting bagi kerajaan untuk mengurus, mentadbir dan membangun negara tersebut. Pendapatan di Filipina boleh dibahagikan kepada beberapa kategori seperti pendapatan papasan, pendapatan pasif serta pendapatan perniagaan dan pendapatan profesional. Sekian, terima kasih.